people to do in the interview, and then the others will in charge for the Google form, okay? Okay. And I think I will send the Google form and then the question by tonight lah. It's only for the UM student or what? It's only for UM student. I have one suggestion actually. Yeah. It's better for us to find the interviewee which is Malay as the majority of our interviewees. So it seems like quite balanced in our proportion of race. Yes, so but only in the condition that you all can find lah. I can find a Malay video call through video call, can I? Through video call can. I think Genevieve, can you find your neighbor, Malay neighbor? At least one person in Malay. I also can try. I tried to interview with Alia or any of our classmates. Can also. I can volunteer myself. Me too. I think two people. So will be who? Jaden, Lishan, Raise up your hand. and then Genevieve. Then regarding the assignment, I think our outline is good already, and then all the content is also good already. So after that, we get all the outcome for our interview and then the Google form. I think I just amend a bit the structure of our content or the ways of the writing, then our assignment will be considered finished already. Kami telah menggunakan dua jenis kaedah kajian dalam menyempurnakan tugasan kumpulan kami. Antaranya ialah soal selidik dan juga temu bual. Bagi kaedah kajian soal selidik, kami telah menghasilkan satu Google Form dan memberi kepada 15 orang pelajar UUM yang terdiri daripada pelbagai kaum dan juga pelbagai kursus pengajian untuk menjawab soalan soal selidik kami. Terdapat 4 soalan dalam Google Form ini yang tanya tentang pendapat mereka bahawa punca yang menyumbang kepada isu dan juga apakah kesan yang berlaku disebabkan oleh isu yang dibincangkan oleh kami. Kemudian soalan 4 ini ialah menanya tentang pandangan mahasiswa-mahasiswa UUM, apakah inisiatif yang boleh diambil bagi mengatasi isu yang kami bincang. Kami pun telah mendapat 15 respon dan semua jawapan yang diberi oleh responden-responden kami. Dan kami akan menggunakan ini sebagai satu rujukan untuk menghasilkan tugasan kumpulan kami. Selamat petang, kami adalah mahasiswa-mahasiswa UUM dari kumpulan 5 untuk kursus filosofi Grup E. Untuk kumpulan kami telah berbincang pada bahawa pelancongan di Malaysia kurang upaya berbanding dengan negara lain. Dan kita faham bahawa keadaan ini akan mendatangkan banyak kesan negatif kepada negara kita. So, dalam isu ini, kita adalah berbincang tentang falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek yang dikenali sebagai Jerry. Untuk pendapat anda rasa apa inisiatif yang berkaitan dengan Jerry tersebut yang boleh dilaksanakan sama ada oleh pihak kerajaan atau rakyat negara sendiri bagi mengatasi isu ini? Okey. Pada pendapat saya, dalam aspek Jerry, terutamanya dari segi rohani, terdapat pelbagai inisiatif yang boleh diambil oleh pihak kerajaan serta rakyat negara itu dalam mengatasi isu negatif pelancongan. Yang paling penting sekali ialah kita sebagai rakyat, kita haruslah sentiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebagai individu yang dicipta oleh Tuhan dan kita dilahirkan dalam bumi yang begitu istimewa ini, sememangnya kita perlulah sentiasa bersyukur. Sebagai rakyat, kita boleh membantu mengembangkan sektor pelancongan negara kita dengan memperkenalkan destinasi pelancongan
dalam negara yang mempunyai pemandangan yang menarik kepada pelancong asing. Okay. Semua harta alam yang digunakan oleh Tuhan merupakan hadiah yang amat istimewa. Jadi kita perlulah melindungi ia daripada dimusnahkan oleh mana-mana pihak yang lain. Maka alam yang unik ini dapat menjadi satu tarikan untuk menarik pelancongan, justru dapat mengembangkan sektor pelancongan dalam negara kita. Terima kasih kepada Cik Chan Chenny atas kesudian ditemu duga oleh kita. Sebenarnya kebanggaan dan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia perlulah dipupuk. Hal ini demikian kerana keunikan Malaysia sendiri yang mempunyai kepelbagaian kaum yang menarik perhatian orang ramai. Antara salah satu cara untuk memupuk perpaduan kaum ialah melaksanakan rancangan kampung budaya di mana meletakkan pelbagai kaum di sebuah kampung. Dengan ini, pelancong asing yang datang ke kampung tersebut dapat mempelajari dan mengetahui kehidupan masyarakat tempatan, di mana di kampung tersebut mempunyai berbagai budaya. Okey, selain itu mereka juga dapat mempelajari dan diberi peluang untuk mengetahui budaya-budaya yang dipamerkan oleh masyarakat tempatan. Dengan ini kita dapat lihat bahawa rancangan ini dapat memberi tanggapan dan contoh yang baik kepada orang ramai bahawa Malaysia sendiri yang mempunyai kepelbagaian kaum dapat bersatu padu melalui rancangan ini. Hai Nani, berdasarkan isu yang kami bincang iaitu pelancongan di Malaysia semakin kurang upaya berbanding dengan negara-negara yang lain, so kita faham bahawa ini akan mendatangkan banyak kesan negatif kepada negara kita. Oleh itu, pada pendapat anda rasa terdapat apa inisiatif yang dapat dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun rakyat negara Malaysia bagi mengatasi isu ini dari segi ekonomi? Oh, hai Ong. Pada pendapat saya, kerajaan boleh menyediakan dana bantuan perdagangan kepada rakyat dan menggalakkan mereka melibatkan diri dalam perusahaan kecil sederhana, terutamanya dalam sektor pelancongan. Contohnya, mungkin kerajaan boleh bagi skim pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan perusahaan kecil dan sederhana. Bantuan macam ni dapat membantu rakyat serta untuk membantu rakyat untuk jadi usahawan. Sebab diorang dapat modal untuk memulakan perniagaan diorang. Lagi satu, sebab kawasan luar bandar memang sangat sesuai untuk dibangunkan dengan cara diberi pembiayaan sebegini. Sebab kadang-kadang kawasan luar bandar ni kurang pembiayaan dana. Kerajaan harus mengambil inisiatif dalam mempertingkatkan kualiti pekerjaan dalam sektor pelancongan. Kerajaan boleh menawarkan latihan kepada perusahaan atau pekerja dalam sektor pelancongan. Sebagai contoh, kursus protokol perlu ditawarkan kepada setiap pekerja yang berkhidmat di hotel Malaysia. Pekerja hotel, terutamanya pelayan, akan diajar dengan kemahiran keterampilan dalam melayan pelanggan. Tambahan pula, mereka juga boleh mempelajari cara tegur sapa atau bersalam dengan menggunakan bahasa pelanggan untuk mereka berasa mesra. Memahami budaya pelanggan asing amat penting kerana pelayan dapat lebih mengetahui kegemaran dan perangai pelanggan supaya menawarkan perkhidmatan yang paling baik kepada mereka. Melalui ini, pelancong asing akan berpuas hati dengan perkhidmatan sektor pelancongan negara kita dan akan membantu memperkenalkan negara kita kepada keluarga dan kawannya. Oleh itu, pastinya imej terhadap melancong di negara kita akan meningkat dan kadar pelancongan ke negara kita akan menjadi tinggi. Begitulah video proses menghasilkan tugasan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.